Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sebelum kami memulakan video pembentangan kami, mari kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelas J4 BA1172B akan membentangkan tentang isu budaya konten media sosial penyumbang defisit sosial negara bagi subjek CTU 152. Konten media sosial dimaksudkan dengan pelbagai jenis konten atau pelbagai jenis isi dalam sesebuah media sosial di era globalisasi ini. Sebagai contoh, tweet, podcasting, iklan, Wikipedia dan lain-lain. Penggunaan konten pada media sosial ini akannya bermula sejak pada tahun 2005 lagi. Konten media sosial mempunyai pelbagai jenis kesan positif dan kesan negatif, terutamanya dalam isu defisit sosial negara. Defisit sosial membawa maksud kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Oleh hal yang demikian, marilah kita bersama-sama merungkai mengenai isu budaya konten media sosial penyumbang defisit sosial negara. Objektif kajian bagi tajuk ini ialah untuk mengkaji faktor ketagihan media sosial yang menjadikan sosial dalam negara berkurang, menganalisis cara mengurangkan ketagihan media sosial, menyelidik kesan positif dan negatif media sosial terhadap interaksi sosial dalam kalangan masyarakat, membincangkan isu dan masalah penggunaan konten media sosial yang menjadi penyumbang kepada sosial dalam negara, menyelesaikan masalah yang wujud akibat penggunaan konten media sosial dalam sosial negara. Berdasarkan daripada sebuah jurnal artikel kajian daripada Nadia Fauzi 2017, penggunaan media sosial juga memberi impak buruk dalam bersosial di dunia nyata. Platform yang popular seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram merupakan medium utama yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh dan berkongsi maklumat. Orang dewasa, remaja, malahan kanak-kanak juga gairah menjadikan media sosial sebagai perkara yang wajib ada di dalam kehidupan seharian mereka. Ini menyebabkan mereka lebih cenderung untuk melayari internet dan mengisi masa lapang dengan telefon pintar dan tidak bersosial bersama orang sekeliling mereka. Hal ini boleh memberi kesan kepada dunia sosial kerana masyarakat kini lebih selesa untuk memaknai kehidupan harian mereka di dalam sosial media berbanding berinteraksi bersama orang. Menurut kajian Cihas Niza dan Muhammad Yusri 2014, negara kita terjebak dengan konten yang berunsurkan buli cyber. Seperti yang diketahui, isu buli cyber ini bukannya asing lagi di dalam negara kita. Buli cyber adalah suatu gangguan ataupun cara untuk membuatkan diri si pembuli berasa senang ataupun kuat berbanding si pemangsa. Ianya melibatkan pelbagai cara seperti melontarkan kata-kata yang kesat, mengugut seseorang individu untuk melakukan sesuatu perkara demi kesenangannya, mengecam, menyebarkan maklumat palsu maupun merosakkan imej si pemangsa. Kebiasaannya, mangsa terdiri daripada golongan yang lemah seperti kanak-kanak, orang kelainan upaya dan wanita. Isu ini memberikan impak yang besar terhadap negara. Contohnya, kenaikan peratusan kes bunuh diri akibat tekanan emosi dan lebih cenderung untuk mengurung diri dari berjumpa dengan orang lain. Antara isu yang dapat dibahas ialah hak bebas bersuara yang digunakan secara berleluasa dan menjadi antara faktor penyumbang pada defisit sosial negara ini. Menurut Jurnal Usuluddin 50 dalam kurungan 1 2022, walaupun rakyat bebas bersuara dan menyuarakan pendapat, tetapi terdapat segelintir yang tidak mengerti maksud hak bebas bersuara yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Oleh kerana itu, terjadilah kes-kes di mana penghinaan terhadap institusi beraja oleh segelintir rakyat atas dasar hak bebas bersuara ini. Walau mempunyai undang-undang tentang ini, tetapi tidak semua yang bersalah didakwa atas sebab tiada undang-undang yang tepat yang boleh didakwa ke atas bersalah. Bagi bahagian agama pula, isu sosial media ini boleh menimbul kemungkinan besar untuk memperluaskan ajaran sesat secara maya. Niat yang betul ingin belajar tentang agama tetapi nasib tidak menyebelahi dan terus terjerumus di dalam ajaran sesat tanpa sedar. Zahiruddin 2001 menyatakan di dalam jurnal Usuluddin bahawa pelajar-pelajar mempunyai tingkah laku langsang yang semakin kerap berlaku kerana merupakan kesan daripada mereka yang sering menonton unsur negatif dalam bentuk keganasan seperti berjudi, mencuri, melawan guru, memeras ugut, membuli, menyertai kongsi gelap berkaitan senjata berbahaya, mencabut pengumbatan, menceroboh dan juga penyalahgunaan dadah atau melibatkan diri dalam hal-hal yang merosakkan diri dan negara.
Seperti yang kita dapat lihat di media sosial, tingkah laku langsang ini berlaku kerana telah dimanipulasi oleh penyebaran berita palsu dan hasutan pihak tertentu. Hal ini juga telah mengganggu kestabilan hidup apabila remaja telah terjebak dalam menyebarkan berita palsu kerana sikap ingin mencuba. Carta PAI tersebut menunjukkan tentang peratusan respon yang menyatakan tentang tahap kekerapan mereka menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian. Ia juga menunjukkan bahawa 80.8% respondens mengatakan ya. Jadi, hampir keseluruhan dari responden menyatakan bahawa mereka kerap menggunakan media sosial. Menurut kajian jurnal yang kami lakukan, antara punca terjadinya perkara ini ialah individu pada zaman moden ini melayari media sosial sebagai rutin harian mereka. Kini, manusia mudah untuk mendapatkan info-info harian di media sosial. Berita-berita maupun hal berkaitan pembelajaran ada di media sosial. Terdapat juga golongan yang menggunakan media sosial seharian sebagai platform mereka untuk berhibur dan menghilangkan stres. Segalanya kini di hujung jari. Namun, terdapat juga golongan yang menggunakan media sosial untuk perkara yang buruk seperti mengecam seseorang, menyebarkan maklumat palsu dan tidak lupa juga untuk merosakkan imej seseorang. Hal ini dapat mendatangkan kesan buruk terhadap sesetengah orang jika digunakan secara kerap. Jadi, manusia zaman kini mestilah bijak dalam penggunaan media sosial demi menjaga hubungan masing-masing. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah kebanyakan responden menurut carta PAI tersebut, sebanyak 55.8% responden menyatakan bahawa mereka menggunakan media sosial kurang daripada 10 jam sehari. Hal ini berpunca kerana kebanyakan daripada mereka menggunakan atau melayari media sosial di masa lapang mereka. Mereka menghabiskan hampir separuh daripada masa seharian mereka iaitu 24 jam dengan melayari media sosial, mungkin kerana telah pun menjadi kebiasaan kepada mereka ataupun telah ketagih akan penggunaan internet untuk melayari media sosial. Sebenarnya, ketagihan ini tidak elok kepada manusia dan memberi kesan buruk kepada kita. Seperti yang telah diketahui ramai, media sosial boleh menjadi tempat berhibur ataupun menghilangkan stres. Hal ini membuatkan mereka kerap menggunakan media sosial sehingga tidak sedar tentang berapa lama mereka menggunakan media sosial kerana terlalu ralit dengannya. Kesimpulannya, separuh daripada responden menyatakan bahawa mereka menggunakan media sosial kurang daripada 10 jam sehari. Jadi, hal ini sebenarnya dapat dibendung sekiranya setiap individu mempunyai kesedaran tentang kesan penggunaan media sosial yang terlalu lama. Sebanyak 92.3% responden kami memilih ya apabila ditanya pengetahuan mereka tentang hak bebas bersuara. Daripada jurnal yang kami kaji, hak bebas bersuara juga disebut sebagai cara memberi kesedaran kepada para buli cyber dan pengguna media sosial. Hak bebas bersuara ini amat penting agar pengguna media sosial diberi kesedaran tentang perbuatan buli cyber ini. Antara penyelesaian yang dapat diberikan kepada semua pengguna media sosial yang tidak mengetahui tentang hak bebas bersuara ialah kita sebagai pihak yang tahu tentang hak bebas bersuara haruslah menjadi salah satu contoh yang boleh mereka ikuti. Kesannya, mereka akan tahu tentang hak bebas bersuara dan akan mula memberanikan diri untuk bersuara di media sosial. Seterusnya, pihak pengurusan media sosial boleh melakukan iklan tentang hak bebas bersuara agar lebih ramai tanpa mengira peringkat umur lebih peka dan faham tentang hak mereka di media sosial. Berdasarkan data yang ditunjukkan, 75% responden kami pernah menerima atau melihat ajaran sesat disebarkan di dalam media sosial, manakala 25% lagi tidak pernah melihat ajaran sesat ini. Berdasarkan data ini, kami dapat melihat bahawa ajaran sesat masih lagi berluasa di media sosial. Perkara seperti ini terjadi kerana jaringan tanpa batas di media sosial. Pembawa ajaran sesat sangat mudah memasuki dunia media sosial kerana peraturan yang tidak ketat. Antara peraturan yang tidak ketat di dalam media sosial adalah apabila kita melaporkan unsur jenayah di media sosial, hanya akan memberi kesan seperti pemilik akaun tersebut diharamkan untuk membuka akaun itu lagi atau diharamkan mewujudkan akaun lain menggunakan email atau nombor telefon yang sama. Ini tidak akan membuat pembawa ajaran sesat itu berhenti mencipta akaun lain menggunakan email atau nombor telefon lain. Selain itu, pembawa ajaran sesat juga boleh mencipta akaun di mana-mana media sosial. Kesimpulannya, walaupun dunia ini semakin moden, ajaran sesat masih lagi hidup sekarang. Pihak bertanggungjawab harus menghentikan perbuatan mereka agar generasi yang muda tidak mula terpengaruh dengan ajaran sesat.
Sebagai seorang pelajar UiTM yang menggunakan media sosial sebagai platform pembelajaran seperti pencarian maklumat, pembelajaran dalam talian serta perkongsian maklumat tentang universiti, saya perlu mengetahui dan berkongsi kepada individu lain berkenaan punca yang mendorong ramai pihak tidak kira peringkat umur dalam konten di media sosial yang menjadi penyumbang kepada pengurangan sosial negara. Kesimpulan yang kita dapat ringkaskan daripada kajian, soal sedikit dan analisis yang telah dilakukan, media sosial mampu memberi pelbagai impak terhadap setiap individu yang boleh terjadi dalam bentuk yang baik dan juga sebaliknya kepada diri sendiri. Dari pelbagai punca yang kita dapati, pasti ada caranya untuk menangani sebelum terjadi lebih lagi dan pada masa depan. Sebagai langkah yang saya boleh lakukan sebagai pelajar UiTM, saya akan berkongsi kepada lebih ramai berkenaan media sosial. Dalam masa yang sama, saya akan memberi cadangan kepada pihak universiti supaya menganjurkan aktiviti yang menarik supaya para pelajar dapat bersosial dengan dunia yang nyata secara tidak langsung, menjadikan mereka lebih aktif. Pelbagai usaha boleh diambil tidak kira pelajar ataupun tidak. Kesimpulannya, semua pihak perlu mengetahui tentang media sosial dan berhati-hati semasa menggunakan media sosial kerana media sosial menjadi punca kita tidak dapat menikmati masa dan kadang-kadang tidak mengenal diri kita semula.